Itu di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kedah, Pahang, Perlis dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta Putrajaya. Kementerian telah menetapkan polisi penggunaan teknologi pengurusan sisa pepecah seperti berikut. Iaitu pertama, teknologi yang dicadangkan perlulah terbukti keberkesanannya di lapangan dalam merawat sisa pepecah yang serupa seperti yang dijana di Malaysia. Teknologi yang mempunyai rekod sekurang-kurangnya 10 tahun akan diberi keutamaan. Kedua, teknologi yang dicadangkan perlu mengurangkan sisa pepecah sekurang-kurangnya 85% dan menggunakan teknologi yang biasa telah pun terbukti berjaya digunakan di negara-negara lain. Ketiga, mesra alam dan mampu mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Dan keempat, cadangan teknologi perlu mempunyai model kewangan yang baik dan tidak membebankan kerajaan. Tuan Di-Pertua, pelaksanaan projek loji WTE oleh KPKT tidak terhad kepada teknologi incinerator sahaja, tetapi boleh menggunakan teknologi lain yang canggih yang lain bersesuaian seperti anaerobic digester, mechanical and biological treatment dengan izin dan sebagainya selaras dengan konsep ekonomi kitaran bagi pengurusan sisa pepecah yang lestari. Bagi memastikan pembinaan fasiliti pengurusan sisa pepecah berkonsepkan WTE tidak berisiko dan berbahaya kepada kesihatan penduduk, Kementerian telah menetapkan supaya teknologi yang dicadangkan oleh petender hendaklah terbukti berkesan pelaksanaan di lapangan dan mematuhi kesemua syarat-syarat pelepasan gas dan sisa larut lesap terawat effluent yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Buffer zone yang ditetapkan bagi pembinaan WTE hendaklah melebihi 500 meter daripada penempatan penduduk. Kajian impak alam sekeliling EIA akan dijalankan bagi mengenal pasti dan mengatasi isu-isu berkaitan pencemaran dan kacau ganggu kepada penduduk dan alam sekitar. Sebagai contoh, gas-gas yang dihasilkan oleh loji WTE akan dirawat oleh sistem Air Pollution Control APC dan kualiti pelepasannya dipantau secara atas talian oleh Jabatan Alam Sekitar menggunakan sistem CEMS, Continuous Emission Monitoring System. Ahli-ahli yang berhormat, penggunaan alat APC yang terkini membolehkan pelepasan gas dioksin dan furan dipantau supaya tidak melebihi piawaian yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar iaitu 0.1 NGTEQ per meter padu. Di samping itu, pemasangan panel paparan elektronik diwajibkan untuk semua WTE. Ke atas setiap loji WTE yang akan dibina bagi memaparkan kualiti pelepasan gas semasa secara telus kepada orang awam. Tuan Di-Pertua, berapa lama masa yang masih saya diizinkan? Injury time 5 minit. 3 minit. 3 minit. Boleh tanya soalan? Boleh minta 3 soalan. minit. Tak ada soalan lagi. Menteri saja Yang sebab Omar boleh jumpa saya dulu. Jiran Menteri, pasal salah dengan Tok Intan Saya sebelah. baru nak masuk perumahan ni. Semasa sesi Menteri pembahasan. di sini. Sebab semalam saya telah bangkitkan isu tentang bantuan yang patut diberikan di bawah KPKT mangsa banjir. Ya. Perkara ini tadi saya nampak tadi yang berhormat Menteri telah menyatakan Kelang antara yang perlu dijawab. Okey, terima kasih. Saya harap Yang Berhormat. dapat dijawab secara bertulis. Saya harap jika tak sempat dijawap, saya akan berikan jawapan Saya yang ada bertulis. satu perkara, Menteri. Sila. Berkaitan dengan sisa pepejal tadi. Saya mendengar dengan teliti tentang bagaimanakah satu industri ataupun bagaimana kita akan menangani dalam pihak kerajaan dalam institusi terutama dalam WTE dan sebagainya. Soalan saya, kenapa kita tidak memberi satu tumpuan tentang bagaimana pengurusan sisa pepejal ini boleh kita laksanakan at source sebenarnya. Ya, jadi isu recycle saya ingat kitaran semula ini wajar diberi tumpuan supaya kejayaan ianya program ini dapat dibuat. Sebab selama ini tidak ada satu kejayaan yang kita rasa berbentuk yang lebih efektif dalam konteks recycle. Saya mohon pihak menteri beri pertimbangan. Saya mohon jawab isu kepong. Tok Intan, saya nak puji sikit YB Tok Intan. Terima kasih atas jawapan yang bernas. Walaupun di luar Dewan kenyataan banyak tak setuju dan setuju. Saya minta menteri daripada Ampang, daripada Pandan tu belajar dengan Tok Intan. Lembut, bagus, elok, tak ada apa kacau. Masalah di Seri Gading adalah berkaitan dengan pusat pelupasan sampah yang dalam pembinaan. Dia memberikan kesan kepada penduduk di belah bawah kampung berkenaan selalu banjir, kilat dengan lumpur. Jadi dalam perancangan yang saya baca,
diperlukan satu longkang yang besar. Jadi saya harap pembinaan longkang itu disegerakan untuk mengatasi masalah banjir yang berkenaan. Pasir Salak, last satu. Okey, terima kasih. Tadi Pasir Salak ada bagi soalan, mohon dijawab. Kalau bertulis pun tak apa. Okey, daripada Teluk Intan ke Pasir Salak tu jalan daripada Teluk Intan ke Cerumbalai ke Kampung Gajah tu adalah satu jalan persetujuan yang gelap, tak ada lampu, dan kita mohon lampu kerana banyak kemalangan berlakunya jatuh ke dalam parit sebelah. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada 5 orang ahli yang berhormat yang telah pun mengambil kesempatan bangkitkan isu-isu yang dekat di hati rakyat. Saya diberikan 3 minit tapi yang berhormat telah mengambil 5 minit dari saya. Oleh kerana masa saya telah pun habis sebenarnya. Tetapi jangan risau, apakah isu-isu yang telah pun dibangkit, insya-Allah saya akan bagikan jawapan bertulis. Okey. Tuan Yang di-Pertua, sebenarnya saya ada banyak lagi khususnya di isu-isu tentang perumahan. Sekurang-kurang ada 20 muka surat lagi. Tetapi saya akan memandangkan jawapan dah siap. Saya akan hantar jawapan bertulis kepada ahli-ahli yang berhormat yang berkenaan dalam tempoh 7 hari dari hari ini. Akhirnya saya rasa saya ingin merakamkanlah ribuan terima kasih kepada ahli yang berhormat semua. Bagi izinkan saya menutup dengan saya mulakan dengan 2 rangkap pantun. Saya juga habiskan dengan 2 rangkap pantun ya. Alak mulia menghias diri, junjung martabat negara ternama. Rasuah dan haloba moga hindari. Malaysia madani, rujukan utama kita semua. Tumbuh melata buah bidara dalam acuan berbagai warna. Elakkan sengketa demi negara. Eloklah perpaduan, berjaya dibina. Tuan Di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat, 30 minit sudah berlalu. Akhir bicara. Diharapkan terjawab segala persoalan yang membelenggu jiwa, yang mengundahkan hati yang lara. Demi rakyat jua, kerajaan perpaduan ini berkhidmat untuk semua. Sekian, terima kasih, Daun Keladi. Jika ada soalan, saya jawab lagi. Terima kasih. Steady Pandan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri Pertahanan. 30 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Di-Pertua kerana mengizinkan saya untuk mengambil bahagian dalam sesi penggulungan titah diraja dalam Dewan Yang Mulia pada hari ini. Tuan Yang Di-Pertua, terlebih dahulu bagi pihak seluruh warga Kementerian Pertahanan dan Angkatan Tentera Malaysia, saya menjunjung kasih di atas penghargaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong kepada semua penjawat awam termasuk anggota ATM yang telah berkorban dan mencurah khidmat bakti sehingga menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang aman dan makmur. Penghargaan daripada baginda tersebut yang juga merupakan pemerintah tertinggi ATM merupakan satu penghormatan yang tertinggi dan ia semestinya akan menambah lagi semangat dan mengukuhkan tekad warga kementerian dan ATM untuk terus menyumbang bakti demi tanah air yang tercinta ini. Kementerian Pertahanan, Tuan Ketua dan ATM juga mengambil maklum dan menjunjung kasih sepenuhnya terhadap titah tuanku seperti berikut. Nombor 1, tuanku menitahkan supaya memperkasakan aset ATM supaya berada dalam kesiapsiagaan yang tinggi. Kedua, memperkasakan senggaraan aset ATM dan kaedah perolehan kelengkapan baru ATM dengan mengatasi kelemahan kaedah-kaedah perolehan lama yang merugikan. Dan yang ketiga, titah tuanku memperkokohkan lagi kerjasama diplomasi pertahanan dengan negara-negara serantau serta global bagi memelihara kepentingan dan keselamatan negara. InsyaAllah Tuan Ketua, saya bersama-sama kepimpinan tertinggi
serta seluruh warga kepimpinan Kementerian Pertahanan dan ATM akan terus memikul amanah dan tanggungjawab dengan sebaik mungkin demi kedaulatan dan keselamatan negara. Tuan Yang Bertua, bagi pihak warga Kementerian Pertahanan dan ATM, saya juga merakamkan banyak-banyak terima kasih kepada 10 orang ahli rakan-rakan yang berhormat, iaitu Yang Berhormat Sembrung, Yang Berhormat Tanah Merah, Yang Berhormat Pendang, Yang Berhormat Ketereh, Yang Berhormat Lumut, Yang Berhormat Jeli, Yang Berhormat Sik, Yang Berhormat Tangga Batu, Yang Berhormat Jasin dan Yang Berhormat Bukit Bendera kerana mengambil berat isu-isu yang berkait rapat dengan Kementerian Pertahanan sewaktu rakan-rakan yang berhormat membahaskan titah diraja 2-3 hari yang lepas. Tuan Yang Bertua, YB Sembrung, Tanah Merah, YB Pendang, Ketereh dan Sik telah membangkitkan isu perolehan aset ATM yang melibatkan perolehan LCS. Seperti Dewan Yang Mulia ini sedia maklum, isu perolehan LCS ini telah pun saya jawab semasa sesi jawapan pertanyaan lisan di dalam Dewan ini pada 20 Februari yang lalu. Ingin saya nyatakan, Tuan Ketua, sekali lagi, pendirian kementerian tidak akan berubah, iaitu pembinaan LCS perlu diteruskan. LCS ini diperlukan untuk memperkasakan keupayaan operasi TLDM supaya kedaulatan perairan negara dapat dipelihara. Tindakan ini selari dengan objektif pertahanan negara yang terkandung dalam Kertas Putih Pertahanan. Kementerian Pertahanan, Datuk Ketua, kekal memberi tumpuan sepenuhnya dalam melangkah ke hadapan supaya projek LCS ini diteruskan semula. Seperti mana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, Kementerian Pertahanan telah membentangkan kepada Mesyuarat Jemaah Menteri mengenai hala 7 berkaitan perolehan LCS ini sebanyak 4 kali. Tuan Yang Bertua, pada masa ini Kementerian sedang dalam fasa akhir untuk memutamatkan cadangan penerusan projek melalui penyediaan memorandum Jemaah Menteri yang dirancang akan dibentang dalam masa terdekat. Seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sembrung, dan sekiranya Jemaah Menteri telah memutamatkan hala 7 bagi perolehan LCS ini, pihak kementerian bersedia untuk memaklumkannya kepada sidang parlimen. Berhubung dengan pertanyaan daripada Yang Berhormat Sembrung tentang garis masa yang diambil untuk menyiapkan pembinaan kapal LCS yang pertama dalam tempoh setahun ke 2 tahun seperti yang dirancang sebelum ini, suka saya jelaskan Tuan Yang Bertua bahawa perkara ini akan dapat diselesaikan dan disiapkan pembinaannya pada tahun yang hadapan, insya-Allah, sebelum kapal ini menjalani Harbour Acceptance Test dan Sea Acceptance Test, dengan syarat caveatnya ialah ia mendapat kelulusan untuk meneruskan pembinaannya daripada Mesyuarat Jemaah Menteri. Tuan Ketua, ya. Merujuk kepada soalan rakan saya Yang Berhormat Tanah Merah mengenai asas dalam keputusan mengurangkan perolehan LCS daripada 6 kepada 5 buah sahaja, butiran terperinci berkaitan dengan penerusan projek LCS ini akan kami bentangkan dalam Mesyuarat Jemaah Menteri dalam masa terdekat, dan terpulanglah kepada Mesyuarat Jemaah Menteri sama ada bilangannya itu akan kekal 6 ataupun dikurangkan daripada 6 seperti biasa yang telah pun Menteri boleh bincang. Ya. Okey, terima kasih kepada Yang Menteri yang mempunyai iltizam semangat untuk memikul tanggungjawab demi kedaulatan negara dan pertahanan negara. Yang Menteri, apabila Yang Menteri maklum sebentar tadi mengatakan akan mengurangkan isu nak kurangkan 6 kepada 5 ini akan dibawa butiran terperinci akan dibawa kepada Jemaah Menteri. Jadi saya tertanya-tanya dan juga rakan-rakan kami tanya, apakah keputusan nak mengurangkan 6 ke 5 ini belum pun diputuskan oleh Jemaah Menteri? Itu pertama.
Berarti kalau belum diputuskan kerana Yang Berhormat Menteri mengatakan akan dibawa ke Jabatan Menteri, berarti belum bawa tapi dah diumum. Jadi ini saya fikir bagaimana, apakah betul kita umum dulu padahal Jabatan Menteri belum buat keputusan. Kejap Yang Berhormat Menteri. Pertama Yang Berhormat Menteri, isu LSS ni ialah ia telah menjadi satu skandal yang besar. Kita tahu ia satu skandal yang amat besar. Kerana kalaulah betul nanti insya-Allah Jabatan Menteri setujulah 6 jadi 5. Berarti kos membina sebuah kapal kita jadi mahal. Ya, kalau dulu 9 bilion 6 kapal. Berarti satu kapal value anggaran 1.5 lah. 1.5 sebuah. Tapi bila kita kurangkan 9 jadi 5, berarti sebuah kapal 1.8. Yang menjadi kebimbangan saya, Menteri Ekonomi baru dia keluar daripada Dewan Yang Mulia ini, 2 hari lepas dia berkata, ya, YB Pandan kata mengikutkan apa yang ada pada hari ini, dia skeptikal, maaf dengan izin, boleh jadi kelima. Dia kata mungkin jadi 3 atau 4 buah saja. Ini lagi kebimbangan saya. Berarti kapal LSS kita ni akan menjadi sebuah kapal yang paling mahal dalam dunia sekali. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tanah Merah. Dia sebenarnya keputusan untuk mengurangkan pembinaan LCS ini daripada 6 ke 5 telah diputuskan semasa mesyuarat Jemaah Menteri yang terakhir, iaitu pada bulan April 2022. Seperti yang saya sebut dalam menjawab soalan lisan 20 bulan baru-baru ini, memandangkan kerajaan ini adalah kerajaan yang baru, ya, maka Kementerian Pertahanan merasakan adalah amat perlu untuk Kementerian membawa semula kes meneruskan ataupun projek meneruskan LCS ini kepada kerajaan yang baru. Pada ketika itu terpulanglah kepada Jemaah Menteri sama ada dah buat 6 ataupun 5. Itu maksud saya. Tetapi keputusan terdahulu itu supaya dihadkan kepada 5 saja. Ya. Jadi itu dia. Ya. Muhammad Menteri, boleh saya tanya sikit berkaitan dengan LCS ini? Pertama sekali, jika kita lihat laporan daripada jawatankuasa kira-kira wang awam, kita lihat PSC report menunjukkan, banyak diceritakan ini dalam PSC report adalah berkaitan dengan kontravers. Syarikat kontravers, syarikat kerjasama di antara BHIC dan juga Rheinmetall Germany. Jadi diceritakan dalam sini, dalam laporan juga bahawa kontravers ini dimiliki 51% oleh BHIC dan 49% oleh Rheinmetall. Namun begitu, laporan PSC juga menjelaskan bahawa peralatan dan juga barangan keperluan untuk pembinaan LCS ini boleh dibeli direct. Tetapi sebelum ini melalui perjanjian 2013 dibeli melalui syarikat kontravers kerjasama ini. Jadi ini antara perkara yang saya ingat saya ditekankan oleh kerajaan sebelum ini pun, bahawa kena pastikan kerana dengan pembelian melalui syarikat kontravers ini kita dah rugi kat situ dah, harga dinaikkan sehingga lebih 500 juta ringgit. Ini wang negara, ya. Jadi apa yang paling penting adalah apakah kerajaan boleh memberi jaminan bahawa memandangkan BHIC merupakan pemegang saham utama, tidak ada lagi kontravers dalam framework pembelian peralatan untuk LCS dalam konteks penerusan projek LCS ini. Terima kasih. Tuan Ibu Ketua, terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Ketere. Putrajaya, sorry. Memang benar seperti apa yang disebut oleh Yang Berhormat Putrajaya itu, bahawa salah satu daripada isu besar yang melanda LCS ini adalah disebabkannya adanya third party, iaitu dipanggil sebagai kontravers, ya, CAD. Ini adalah merupakan salah satu daripada kita punya syarat-syarat untuk meneruskan yang telah ditetapkan oleh kerajaan terdahulu, supaya untuk meneruskan projek LCS ini, the third party ini mesti dah ditiadakan. Ya. BHIC akan terus berunding dan juga membuatkan pembelian-pembelian terus kepada OEM, Original Equipment Manufacturer. Itu yang saya sebut dalam jawapan lisan tempoh hari, bahawa International Settlement Agreement akan kita buat supaya kontravers ini tidak lagi memainkan peranan, dan dia akan dengan tersendirinya nanti tidak lagi berperanan
dalam apa-apa jua projek untuk meneruskan LCS ini, Datuk Petua. Jadi tinggal ada satu saja lagi, iaitu International Settlement Agreement ini. Dari segi bayaran kepada mereka itu memang telah dipersetujui oleh kerajaan terdahulu dan kita pun telah buat audit, memang betul. This is all payment due to them. Ya, kita perlu bayar. Dan once we pay, ianya dengan izin Datuk Petua, Contraves tidak akan memainkan peranan. Tapi ada satu caveat sebelum mereka bersetuju untuk menandatangani International Settlement Agreement untuk mereka ditiadakan. Mereka memerlukan satu surat indemnity bahawa mereka tidak dipersalahkan. Jadi itu merupakan satu isu yang kita tidak amat keberatan untuk menandatangani dan kami akan merujuk kepada pihak peguam negara agar perkara ini biarlah pihak peguam negara, Jabatan Peguam Negara yang akan memutuskannya. Tetapi kami di peringkat kementerian, kami tak bersetuju. Ya. Kami tidak bersetuju indemnity ini dibuat kerana bagi kami siapa yang tersabit, tersabitlah. Ya. Bukan peranan Kementerian Pertahanan untuk melepaskan tanggungjawab sesiapa. Ya. Terima kasih Yang Mohd Remah. Kalau saya boleh tanya sedikit lagi ya, berkaitan dengan apa yang kita lihat dalam kontroversi ini, clear cut case ya, apa yang berlaku. Jadi setakat ini apakah tindakan yang telah diambil kepada mereka yang terlibat? Kerana jumlah yang terlibat, walaupun Yang Berhormat Menteri kata tadi kena bayar berdasarkan kontrak dan sebagainya, tapi company itu milik BHIC pun, dia adalah majoriti, pemegang saham majoriti. Jadi apakah telah ada tindakan yang diambil kepada mereka yang bertanggungjawab ke atas kerugian atau kehilangan wang rakyat sebelum ini? Terima kasih. Wakil Menteri, saya lumur nak tambah sikit soalan daripada Putrajaya. Kesambungan daripada soalan daripada Putrajaya, Wabi Putrajaya, SCS kita tahu tak pun selesai, SPN tak selesai menyiasat. Okay. Projek ni di bawah Kementerian Pertahanan. So saya syorkan Kementerian Pertahanan mendesak pihak peguam negara untuk mengambil tindakan segera. Sebab Kementerian Pertahanan membuat perolehan banyak aset-aset tentera ni. So saya rasa ini kes LCS ni saya rasa yang besar. Malulah jika saya sebagai bekas tentera ni lah, malulah kalau saya jadi Menteri Pertahanan, lagilah saya tak malulah, saya boleh ambil tindakan segera. Saya bukan nak malukan YB Menteri, tapi saya usulkan agar YB Menteri mengambil mendesak pihak peguam negara untuk mengambil tindakan segera atas bukan saja yang disebut oleh Putrajaya tadi. Saya rasa banyak pihak-pihak lain yang terlibat. Jika berjaya didakwa, alhamdulillah lah, Kementerian Pertahanan berjaya lah. Saya rasa. Terima kasih. Terima kasih. Pasal Salak minta YB Menteri Pertahanan, apakah ada stopgap measure dengan izin atau langkah sementara menangani kelompongan kekurangan aset kapal TLDM yang semakin mendesak bagi memastikan keperluan operasi semasa TLDM dapat dilaksanakan pada kadar optimum sehingga kapal SCS disiapkan oleh pihak BHIC. Datuk Petua, terima kasih kepada sahabat-sahabat Putrajaya daripada Lumut, daripada Pasir Salak. Apa yang disebut tu memang betul bahawa siasatan akan terus dibuat dan tindakan akan diambil, tapi itu di luar bidang kuasa Kementerian Pertahanan. Salah satu daripada 6 saranan daripada PAC adalah supaya SPRM menyiasat secara telus. Dan Kementerian Pertahanan telah pun memberikan kerjasama dan akan terus memberikan kerjasama untuk pihak agensi-agensi untuk menyiasat ataupun mendakwa sesiapa sahaja yang didapati terlibat dengan penyalahgunaan kuasa ataupun apa jua. Tetapi untuk Kementerian Pertahanan menyatakan bahawa tindakan siasatan akan dilakukan, itu di luar bidang kami. Minta maaf, saya bukannya autoriti yang akan mengatakan akan diasiasat, dia telah disiasat, akan didakwa. Itu terpulanglah kepada agensi yang berkenaan. Tetapi kami telah pun memberikan kerjasama dan akan terus memberikan kerjasama jika diperlukan. Ya, InsyaAllah. Berkenaan dengan Pasir Salak tadi, memang ada dalam jawapan saya ni, sebab ada dalam
pertanyaan daripada Yang Berhormat daripada Tanah Merah berkenaan stop gap measure ataupun kelompongan aset tersebut. Ketereh. Ya, Ketereh. Datuk, Clay. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya nak cadang kat sini. Kita tak payah lagi nak teruskan LCS tu buat sementara. Kita tumpu kepada siasatan dahulu. Lepas tu baru kita teruskan pembinaan kapal-kapal. Kalau tidak dia jadi bercamuk. Saya tengok biasanya kalau ada kes kita siasat dulu, lepas tu baru kita teruskan. Tangkap dulu siapa dia yang terlibat dulu. Jailkan dia. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ini general bercakap ni dengan macam itulah. Ya? Terima kasih kepada kepada Ketereh. Siasatan saya katakan tadi memang dibuat, tetapi kita buat secara bersamalah. Projek ini telah pun 4 kali diterbawa kepada Majlis Jamaah Menteri dan 4 kali tersebut telah pun dipersetujui oleh kerajaan bahawa LCS ini perlu ya untuk kita teruskan, dan meneruskan projek ini bukan saja patut diberhentikan, patut dipercepatkan untuk seperti mana disebut oleh Pasir Salak tadi dan juga soalan daripada Tanah Merah, kelompongan aset pertahanan negara itu amat ketara. Jadi the longer we wait dengan izin ataupun lebih lama kita dindong-dindong nanti Tuan Ketua, dia akan menyebabkan keadaan pertahanan negara terdedah disebabkan oleh kelompongan aset utama kita. Tuan Ketua. Menteri, Menteri, sebelum saya bagi kepada kawan sisik ni, Yang Berhormat Menteri, saya bila Wabi Menteri menjawab tadi, 6 jadi 5. Saya maklum tadi Menteri Ekonomi kita 2 hari lepas cakap bagi dia skeptikal mungkin jadi 3. Boleh tak Yang Berhormat Menteri bagi jaminan ataupun berusahalah kita kali ini kalau 6 jadi 5 betul-betul 5. Sebab apa? Dan bilakah kapal yang ini akan siap? Sebab pada asalnya kapal kita yang pertama Yang Berhormat Menteri patutnya dah deliver 2019. Now bayangkan, now 2023. Jadi saya nak tahu, saya berharap sangatlah di bawah kepimpinan yang hebat Menteri supaya pastikan betul-betul bilakah boleh operasi. No more delay lagi. Terima kasih. Terima kasih. Tuan Ketua, terima kasih pada sahabat daripada Tanah Merah. Memang itu pun hasrat Kementerian Pertahanan. Kalau boleh kita nak 6 biji. Tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, kami perlu membawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri dulu. Terpulanglah semasa mesyuarat itu nanti sama ada kita nak teruskan 6 ataupun buat 5 dulu. Dan yang pentingnya kita siapkan dulu kapal pertama, kedua dan ketiga. Agar kerana bajet shilling tu yang ada 3 bilion yang balance tu membolehkan kita untuk meneruskan projek tersebut. Lepas tu kita nak tambah berapa ke, sebab projek LCS ni pun dia dulu 6 dulu, lepas tu 6 biji lagi kemudiannya. Itu termasuk dalam rancangan Malaysia 13 dan 14 Tuan Yang Ketua ya. Jadi jangan kita delaykan ya. Yang penting kami di peringkat akhir. Cumanya setbacknya tadi ialah tentang International Settlement Agreement yang saya sebutkan tadi, ada caveatnya dari pihak yang ketiga tersebut. Dia akan menandatangani dan tidak lagi mencampuri hal ehwal pembinaan LCS itu dengan syarat mereka ini dilepaskan segala tanggungjawab jika ada apa-apa orang kata mitigation factor di masa depan, which Kementerian Pertahanan tidak mempunyai kuasa dalam untuk kita menentukan untuk kita bersetuju dengan permintaan mereka. Makanya yang terbaik ialah kami telah dan akan merujuk kepada pejabat peguam negara untuk mendapat nasihat tentang caveat yang telah pun diletakkan oleh mereka untuk mereka bersetuju menandatangani International Settlement Agreement tersebut, insyaAllah. Pak Menteri, boleh sikit ya? Ya, silakan. Ya, kita nampak mungkin ada lagi masa untuk pemulihan skandal LCS ini dan kita tak mahu jadi seperti skandal YNDB sebelum ini. Disebut oleh Yang Berhormat Menteri bahawa
Syur PSC sebanyak 7 cadangan itu telah dilaksana 6-nya oleh kementerian, ya. Dan 4 telah pun diambil tindakan. Saya mohon untuk Yang Menteri menyenaraikan 4 yang telah diambil tindakan itu dan baki 2 yang belum diambil tindakan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi peratusan progres ataupun pembangunan untuk LCS 1 itu sudah sampai ke tahap mana yang telah pun dilaksanakan. Saya sendiri dalam PSC sebelum ini yang telah bergerak lebih hampir 2 tahun membuat penyiasatan, termasuk membuat lawatan ke Lumut. Dan kita lihat dalam tempoh lawatan kami pada Disember 2021 sehingga sekarang berapa peratusan yang telah pun ada progresnya di situ. Yang ketiga, Yang Menteri, dalam satu kenyataan media oleh pengurusi PAC pada tahun lepas 6 Oktober 2022 telah ditimbulkan bahawa ada 2 perkara, iaitu menyaklasifikasikan laporan Pak Auditan Jawatankuasa Kesihatan tak diurus, ya. Yang kedua, dari segi laporan forensik yang dibuat oleh BHIC, tetapi disebut di situ bahawa BHIC telah pun menerima laporan forensik yang telah dipadamkan, ya, daripada MINDEF sebelum itu. Namun apabila dalam proceeding, dalam soal jawab balik dengan Tuan Datuk KSU MINDEF, bahawa perkara itu tidak pun berlaku. Jadi saya ingin bertanya, adakah pihak menteri telah pun mengambil maklum balas daripada MINDEF bahawa laporan forensik itu sebenarnya tidak pun dipadamkan oleh MINDEF sendiri? Terima kasih. Tuan Ibu Ketua, terima kasih kepada SIK berkenaan dengan pertanyaan laporan forensik tersebut. Rasanya laporan forensik itu saya baca, dia tidak ada apa yang dipadamkan. Saya baca, tak nampak pun ada, tak tahulah sebab saya tak tahu yang mana asal, yang mana saya dapat baca. Tapi rasanya tidak ada yang dipadamkan. Nombor 2 tadi berkenaan dengan Syur PSC ada 7. 6 untuk Kementerian Pertahanan, 1 ialah khusus untuk SPRM menyiasat, ya. Daripada 6 yang telah disyorkan khusus untuk Kementerian Pertahanan, 4 telah pun dilakukan. Seperti mana katakan tadi, to declassified ataupun untuk mendeklarasikan dokumen telah pun dibuat. Tetapi dokumen tersebut adalah hak kepunyaan jabatan pada menteri, makanya ia dibuat oleh jabatan pada menteri. Yang nombor 2 ialah berkenaan dengan model-model telah ditukar daripada Sigma kepada Gowin. Itu juga sebagai penyebab kepada masalah LCS ini, Tuan Ibu Ketua, ya. Kerana terdapatnya perubahan design, perubahan model, iaitu Sigma daripada Netherlands ataupun Dutch design bertukar kepada Gowin, ya, iaitu kepunyaan France. Jadi perkara-perkara ini menyebabkan banyak perubahan dan ini PAC kata jangan ulangi lagi lah, ya. Sebenarnya once user dah setuju, kita akur kepada apa yang dikehendaki oleh user, iaitu Navy sendiri, ya. Kerana disebabkan oleh ini juga salah satu penyebab kepada masalah yang berlaku. Nombor 3 ialah berkenaan dengan bentangkan kepada Parlimen supaya apa-apa sahaja pembelian ataupun aset-aset yang substantif in nature yang besar-besar ini diminta supaya dibentangkan kepada Parlimen. Saya rasa tak perlu kepada Parlimen tapi kepada Parlimen Select Committee atau Jawatankuasa Khas untuk dibincang daripada Jawatankuasa sahaja, ya. Apa-apa sahaja pembelian-pembelian yang besar-besar pada masa akan datang. Nombor 3 ialah meminimalkan VO pada masa akan datang. VO ni banyak terjadi, Tuan Ibu Ketua, disebabkan oleh pertukaran model macam-macam lah, ya. Terdapat juga orang dulu kata dia nak akan peluru berpandu jenis ini, tetapi yang dah datang baru kata nak yang itu, macam-macam. So jadinya Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara telah pun meminta mengarahkan supaya perkara seperti ini dikurangkan, ya. Dan
sekali kita telah pun tetapkan, dia tak perlulah diubah-ubah kerana dia menyebabkan banyak variation order, iaitu VO yang menyebabkan cost escalation dalam pembelian kita betul-betul. Ini pun kita telah tubuhkan banyak jawatankuasa di peringkat semua perkhidmatan dalam Navy, dalam tentera darat dan juga tentera udara. Jawatankuasa khas perolehan ini telah ditubuhkan dan mereka lah akan menjadi sebagai penilai terakhir dari segi teknikal. Ya, mereka akan menilai dan mereka lah yang akan memperakukan kehendak user, kehendak mereka sendiri. Jadi once ataupun sekali mereka telah pun bersetuju, mereka tak perlu ubah-ubah lagi lah. Walaupun panglima-panglimanya ada yang pension, ada yang baru, jadi kita tak usah ikut orang lama, nak ni orang baru, nak tu susah. Itu yang betul, ya. Jadi kita akan stick to the model that been agreed. Itulah yang akan kita lakukan dan ini akan mengurang potensi orang kata variation order yang banyak ataupun masalah-masalah pada masa akan datang. Itu yang kita buat. Yang kedua, yang dua lagi yang belum lagi kita buat ialah projek ini mesti kita refer ataupun kita kemukakan laporan status mereka kepada PAC secara berkala dan juga jawatankuasa khas parlimen. Ini akan kita buat, tetapi sekarang ni projek itu belum lagi bermula, Tuan Dipertua, maka tak dapatlah kita melaporkan progres dia, ya. Dan yang ketiganya, yang selebihnya ialah berkenaan dengan apa lagi, minta maaf. Speaker, peratusan progres LCS 1 yang mungkin ada. Perasusan LCS 1 tu tak ada perubahannya, Yang Berhormat Sheikh, sebab daripada apa yang Yang Berhormat buat tinjauan selaku pengurusi PAC pada tahun 2021, dia samalah kerana projek ini belum diteruskan lagi. Dia statusnya sekarang 60%. Dia membuat kapal ni, Yang Berhormat, Tuan Yang Bertua, ialah dia pakai blok-blok. Sebenarnya the blok tu dah hampir 90%, cuma yang blok yang teras itu saja. Rembau. Boleh bagi masa? Sekejap. Teras itu saja. Memang ditinggalkan begitu kerana untuk kita memasang nanti peralatan-peralatan persenjataan dan juga peralatan-peralatan komunikasi dan macam-macam. Sebenarnya kapal yang nombor 1 tu, saya ingat Yang Berhormat Sheikh pun dah pergi melawat, enjinnya semua dah ada dalam tu, dia punya gearbox semua dah ada dalam tu, shaft dia, propellernya semua dah dipasang. Cumanya persenjataan belum lagi dibuat dan juga dia punya alat-alat komunikasi dan juga elektronik equipment yang belum dimasukkan. Itu sebabnya blok terakhir tersebut memang tidak dipasang kerana kalau dah pasang besok kena buka lah balik untuk memasukkan peralatan-peralatan yang saya sebutkan tadi. Silakan. Speaker, saya nak minta tambah 5 minit lagi kerana setakat 30 minit ni kita cerita pasal LCS saja. Banyak lagi yang kita kemuka hari itu tak disentuh langsung. Jadi saya minta 5 minit sebab ini melibatkan hal kebajikan Angkatan Tentera. Mereka sekarang ni memerhatikan live ni. Mereka nak tengok sama ada yang mereka minta itu disentuh atau tidak oleh Sila duduk dulu. Menteri mau tambah masa untuk jawab atau tidak? Boleh. Saya bagi 5 minit lagi. 10 minit boleh. Satu Yang Dipertua, ini isu pertahanan negara. Kita pertahanan negara ni isu yang amat serius. Ya, jadi penting untuk pertahanan ini dilanjutkan. Jadi bagi saya bukan 5 minit, kalau boleh 10 minit. 5 minit kerana ada banyak menteri masih tunggu. Okey, saya start. Tuan Yang Bertua, saya ingat saya nak bertanya dengan Ketereh tadi, dia lebih tahu jawapan pada saya. Terima kasih Speaker, terima kasih YB Menteri. Okey, sekarang ni macam gini. Sekarang ni kita ni live. Seluruh tentera memerhatikan kita. Jadi isu-isu tentera ni memang banyak. Hari tu kita macam-macam orang yang keluarkan. Tetapi yang penting sekali adalah isu-isu bekas-bekas tentera. Bekas tentera sekarang ni, yang pertama sekali isunya adalah peralasan pencen. Yang mana mereka telah berjuang daripada tahun 2003, 1 Januari 2000, daripada 2013 sehingga sekarang. Kalau kita tengok ada 6 menteri. 6 menteri dah terlibat. Tak ada satu pun yang boleh menyelesaikan masalah ini. Sekarang terpulang pada Tok Mat. Tok Mat lah harapan kita untuk menyelesaikan pelarasan pencen ini.
Kesian. Kesian. 65,434 orang dah sekarang ni. Dulu 68,000. Saya tak tahu bagaimana, mungkin dah mati dah apa kau semua dah. Jadi perasaan pencen ni tak dibuat-buat. Jadi kalau kita nak ceritalah itulah duit, itulah ini. Ketua, ini masa untuk menteri jawab, bukan untuk membahas. Tak apa. Menteri bagi. Bukan, Menteri bagi. Sila duduk, kasih menteri jawab. Okey. Jadi saya minta sangat-sangatlah Tok Mat sebagai sahabat saya yang baik. Menteri lain tak nak buat tak apa, Tok Mat kena buat dia ni. Tolonglah. Yang kedua, isu pencen hilang upaya, review lah balik daripada 2000 tahun 2000 lagi tu. Okey, lepas tu kerjaya selepas pencen. Kerjaya kedua. Sebab apa? Askar ni pencen 21 tahun servis. Masa tu dia umur baru 40, 43, 44, 44 tahun je. Anak kecil-kecil. Jadi dia nak kerja apa? Dia tu tergolong dalam B40. Jadi sekarang ni dia berhenti, dia ada skill. Dia ada dia ada intelligent, dia ada boleh buat rumah. Dia ada Serah tu, bagilah saya jawab pula. Okey. Terima kasih. Apa yang salah satu? Boleh? Okey. Laporan PSC dah keluar. Kemudian dah ada keputusan dan PSC kata ada something. So bolehlah. Dulu masa kempen Bentong dengan Pandan nak memenjarakan bagian Datuk. Habis bolehlah buat dah. Semua dah jadi kerajaan. Okey. Jawab pasal Salak dulu. Saya dah katakan tadi bukan bidang tugas saya untuk mendakwa menyiasat. Itu terpulanglah kepada pihak-pihak agensi yang telah pun dimandatkan untuk menyiasat dan ataupun mendakwa sesiapa yang didapati ada apa-apa ketidakbetulan dalam proses LCS ini. Berkenaan dengan sahabat saya General Datuk Clay, ya, veteran ni isu dia memang banyak, ya. Tetapi tidak pula bermakna satu-satunya iaitu untuk apa orang kata menyelesaikan masalah pencen saja. Kerana selain daripada itu bantuan-bantuan lain banyak dibuat. Bantuan-bantuan yang diadakan oleh Jabatan Hal Ehwal Veteran dan pihak Kementerian Pertahanan, saya telah pun minta supaya kajian secara amat teliti dilakukan cara mana terbaik untuk kita yang penting menjaga, ya, kebajikan veteran ini. Veteran ini terbagi kepada veteran yang dah berumur, veteran yang kurang upaya dan veteran yang muda-muda. Di bawah perhebat saya telah pun minta supaya Tuan Dipertua, kita sekarang dalam zaman teknologi, tetapi latihan kita banyak latihan TVET, ya. Makanya kita akan bekerjasama dengan Kementerian Pengajian Tinggi untuk melatih juga, mengadakan kurikulum IT supaya kebanyakan kerja-kerja sekarang ini semuanya bersangkut paut dengan IT. Jadi mereka perlu didedahkan dalam kemahiran di dalam bidang IT. Jadi cadangan kami disambut baik oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan ia tidak memerlukan apa-apa tambahan peruntukan untuk kita memperbaiki dan menaik taraf kurikulum dan juga perhebat punya skim untuk melatih bakal-bakal veteran yang akan berhenti ataupun bersara. Betul. Yang lagi satu berkenaan baru-baru ini untuk kita terus memberikan menjaga kebajikan veteran ini, Tuan Ibu Ketua, bantuan bulanan yang RM300 itu yang dulunya ataupun sekarang ini dinikmati oleh 9,000 orang, kita telah pun menambah jumlah bilangan yang bakal menerima bantuan RM300 sebulan ini kepada 15,000. Kita tambah, itu kita berperingkat-peringkat, Tuan Betul, kita ambil umur 80 tahun. Kerana jumlah veteran ini ramai, Tuan Betul, beratus ribu. Ya. Beratus ribu, 200,000 lebih orang veteran, ya. Ada yang berpencen dan juga ada yang tidak berpencen dalam pada itu. Dan dari masa ke semasa, Jabatan Hal Ehwal Veteran akan terus memperkasa dan mempertingkatkan
prosedur dan juga cara untuk terus memberikan menjaga hal ehwal dan mempertingkatkan kebajikan veteran ini. Datuk Petua, yakinlah bahawa saya dan rakan-rakan di Kementerian Pertahanan memandang ini sebagai satu amanah yang telah pun dibagikan kepada kami, kerana kami punya trust dalam kertas putih pertahanan negara ataupun kertas putih yang telah pun diluluskan di Dewan Yang Mulia ini. Yang trust yang kelima ialah menjaga kebajikan Angkatan Tentera, veteran dan yang lain-lain, termasuklah isu perumahan dan isu-isu yang lain, dan juga kemudahan-kemudahan di tempat-tempat di kem-kem yang telah usang, termasuk ada kem yang tak ada air dah berbelah-belah tahun, macam-macam Tok Petua, ya. Terima kasih. Tapi boleh jawab tentang LMS. Pelarasan pencen tu biar dapat hari tahun ni lah. Biar dapat juga tahun ni. Tak payah tunggu tahun depan lagi. Yang berhormat, kita akan membentangkan ke kertas kepada jemaah menteri. Itu bukannya di bidang kuasa kami, tapi macam menambah peruntukan daripada 9,000 orang kepada 15,000 orang tu dalam kuasa kami telah pun menambah, dan ini yang sedang kami lakukan. Jika tak boleh, kita ada banyak option. Tapi kebajikan tu saya tak nafi. Memang mindah bagus bagi kebajikan. Tetapi pelarasan pencen ni penting. Sebab dah lama, dah 10 tahun. Dah 6 menteri dah. Ya, tak jalan-jalan ni. Dia tunggu General Clay jadi menteri agaknya. Okey. Okey, doa. Jemaah Menteri, boleh tak sebelum nak tutup duduk kalau boleh tentang perolehan LMS yang di mana cadangan saya tentang sebab oleh kerana LCS kita tak ready, tak siap, kita pun tak tahu bila, harap segera, tapi sementara menunggu tu macam tadi soalan tadi, kelompongan tu, jadi perlu perolehan LMS. Boleh komen, boleh bagi jawapan tentang soalan LMS? Terima kasih sahabat daripada Tanah Merah. LMS ataupun LMS Batch 2, ya. LMS Batch 2 ni dia tak sama dengan LMS yang sedia ada. LMS sedia ada ni dia punya orang kata combatant ability dia tu tak ada. Kita telah pun membuat permohonan kepada kerajaan baru-baru ni, dan insya-Allah kalau ada rezeki, saya minta supaya yang berhormat semua menyokong permohonan kita kepada kerajaan untuk kita memperolehi, ya, 3-4 biji ataupun 3 biji LMS, tetapi dengan daya upaya kombatan yang lebih canggih, iaitu mempunyai keupayaan surface to surface missile dan juga surface to air missile, tetapi tidak ada torpedo atau yang lain. Dan kita sedang merunding G2G dengan negara yang mempunyai kepakaran, yang membuat dia punya template dan juga dia punya platform sendiri. Kerana mengambil kira keperluan kita yang begitu mendesak, kita tak mampu untuk kita buat macam konsep LCS ini, ya. Jadi kita buat terus daripada negara yang boleh mengeluar, ya, model mereka sendiri, desain mereka sendiri, dan itu akan mempercepatkan proses perolehan ini dan mengurangkan risiko jika terdapatnya kelewatan di dalam pembinaannya jika kita buat di limbungan-limbungan kapal yang bukan mempunyai desain mereka sendiri. Terima kasih. Sudah. Dah habis dah? Dah habis. Terima kasih saya ucapkan. Betul-betul jawapan-jawapan banyak daripada rakan-rakan saya akan siapkan dalam bentuk bertulis. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Menteri Kerja Raya. Ya, betul. Memandangkan cedera di kaki saya, bolehkan saya kakak duduk untuk menjawab? Boleh, izinkan. Terima kasih. Terima kasih semua. Ya. Okey, saya ucapkan salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Dan terima kasih sekali lagi Tuan Yang Di-Pertua. Dengan penuh hormat dan takzimnya, patut merapat sembah menjunjung kasih di atas limpah perkenaan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong yang telah berkenan menyampaikan titah ucapan diraja di istiadat pembukaan penggal kedua Majlis Parlimen ke-15. Ampun Tuanku, patut menzahirkan rasa syukur atas hikmah kebijaksanaan yang dizahirkan oleh Baginda Tuanku bagi memastikan terbelanya nasib bangsa dan negara. Keperhatian dan kebijaksanaan Baginda Tuanku membuat keputusan yang tepat mempertahankan keseluruhan perlembagaan negara demi keutamaan kestabilan ekonomi,
politik dan kemakmuran masyarakat majmuk agar terus terpelihara di Malaysia. Menjunjung kasih Tuanku. Tuan Yang Dipertua, saya dan seluruh ahli Parlimen Gabungan Parti Sarawak serta Kerajaan Negeri Sarawak turut ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan setinggi penghargaan atas pelantikan Yang Amat Berhormat Tan Boo sebagai Perdana Menteri yang ke-10 dan tahniah juga kepada semua anggota jemaah Kabinet yang telah dilantik. Saya turut mengucapkan syabas dan tahniah kepada Datuk Yang Dipertua Dewan Rakyat serta timbalan-timbalan Yang Dipertua Dewan Rakyat atas lantikan yang merupakan satu perhormatan yang amat tinggi dan amanah besar kepada negara. Marilah kita bersama-sama menjadikan titah baginda Tuanku sebagai dorongan dan semangat untuk terus memberikan tumpuan khusus, mengembeling usaha dan tenaga ke arah pembentukan Malaysia Madani yang bukan sahaja bertunjangkan ke arah ekonomi yang lebih mapan, bersepadu dan holistik, malah melibatkan keterangkuman kualiti kehidupan masyarakat, pelbagai adat, budaya dan kaum ke arah hala tuju negara bangsa yang lebih baik, maju dan sejahtera. Terima kasih tidak terhingga juga kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana terus menggorak inisiatif serta dasar-dasar yang menjurus kepada mengekalkan momentum dan hubungan kerjasama erat dan harmoni di antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sarawak, terutama mencari kesepakatan dan persetujuan yang boleh dicapai berhubung isu melibatkan kepentingan hak Sabah dan Sarawak seperti yang termaktub di dalam Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63. Saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan di atas beberapa keputusan penting yang telah dicapai bersama dan saya penuh yakin keterbukaan Kerajaan Persekutuan, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam mencari penyelesaian lanjut berkenaan isu Perjanjian Malaysia 1963 akan membuahkan hasil yang sangat positif. Tuan dan Pertua, seterusnya saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada 48 ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam sesi pembahasan menjunjung kasih atas titah diraja 2023 menyentuh isu-isu di bawah bidang kuasa Kementerian Kerja Raya sepanjang sesi pembahasan yang lalu. Terima kasih atas keprihatinan ahli-ahli yang berhormat mengenai isu-isu yang telah dibangkitkan itu. Jadi saya akan menggunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin bagi memberikan jawapan bagi setiap persoalan dan cadangan ahli yang berhormat tersebut. Tuan Yang Dipertua, saya memulakan dengan tajuk Lebuhraya Pen Borneo yang mendapatkan perhatian khusus ahli yang berhormat Selangau, yang berhormat Tuaran, yang berhormat Miri, yang berhormat Kota Belud, yang berhormat Seri Aman, yang berhormat Sendakan, yang berhormat Keningau, yang berhormat Ranau, yang berhormat Putatan dan yang berhormat Sipitang. Yang berhormat Selangau telah membangkitkan isu kawasan rehat dan rawat di Lebuhraya Pen Borneo, LPB Sarawak. Untuk makluman ahli yang berhormat, di sepanjang jajaran projek Lebuhraya Pen Borneo Sarawak terdapat 3 kawasan RSA atau Rest and Service Area dan juga 5 lay-by akan dibina, iaitu bagi RSA di Jelukong, di Lubuk Antu, Sungai Basai, di Selangau dan Lambir di Miri. Bagi lay-by yang di Lundu, di Roban di Seratok, Julau, Sungai Semanok di Bintulu dan Suai di Niah. Selain daripada menyediakan kemudahan asas untuk pengguna jalan raya untuk berehat dan solat, usahawan tempatan boleh menjana pendapatan dengan mengusahakan kemudahan kedai makan dan pasar tamu di RSA tersebut. Dan seterusnya, ahli yang berhormat Tuaran, ahli yang berhormat Kota Belud,
Ahli Yang Berhormat Sendakan, Ahli Yang Berhormat Keningau, Ahli Yang Berhormat Puncak Borneo, Ahli Yang Berhormat Ranau, Ahli Yang Berhormat Putatan, Ahli Yang Berhormat Sepita pula, membangkitkan tentang penyaluran dana agar projek Lebuhraya Pen Borneo Sabah, LPB Sabah, segera disiapkan. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, pelaksanaan projek fasa 1 LPB Sabah dengan anggaran jarak keseluruhan 706 km dibahagikan kepada 35 pakej kerja, di mana sehingga kini 15 pakej kerja telah dibuat pelantikan kontraktor bagi tujuan kerja-kerja pembinaan dengan status kemajuan sehingga Januari 2023. Bagi pakej kerja yang telah dimulakan adalah 74% dan akan siap pada awal 2025. Sehingga kini, pakej-pakej kerja berikut telah dibuka untuk pengguna jalan raya, iaitu pakej kerja 5, Donggongon ke Papar, telah siap pada 29 Ogos 2022 dan pakej kerja 27, Kampung Lot M ke Batu 32, Sendakan, telah siap pada 18 November 2022. Manakala status 1 pakej kerja baharu, iaitu pakej kerja 9 yang melibatkan laluan dari Serusup ke Pituru pula dijangkakan akan dilaksanakan seawal suku tahun 2023, menjadikan keseluruhan 16 pakej kerja akan dilaksanakan buat masa kini dengan kos keseluruhan sebanyak 10.84 bilion ringgit menggunakan peruntukan pembangunan ataupun development expenditure DE sepenuhnya. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, kerajaan komited bagi memastikan kelangsungan pelaksanaan projek Lebuhraya Pen Borneo ini. Sehubungan itu, kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 2 bilion ringgit setiap tahun, di mana 1 bilion ringgit diperuntukkan masing-masing kepada projek LPB Sabah dan LPBB Sarawak. Manakala bagi baki 19 pakej kerja fasa 1B yang masih belum mula pembinaan akan dibiayai secara hybrid menggunakan peruntukan pembangunan dan melalui terbitan sukuk bond oleh Dana Infra Nasional Berhad. Projek LPB Sabah fasa 1B ini akan dilaksanakan dengan tempoh pembinaan selama 5 tahun dan dijangka akan dimulakan seawal suku ketiga tahun 2023. Tertakluk kepada kelulusan agensi pusat. Ahli Yang Berhormat Kota Belud juga turut membangkitkan permasalahan banjir di beberapa kawasan yang dikatakan akibat projek LPB Sabah. Untuk makluman ahli yang berhormat, bagi pembinaan LPB Sabah, reka bentuk jalan telah mengambil kira sistem peparitan dan saliran serta kadar taburan hujan di right of way ataupun ROW, Jalan Persekutuan. Manakala sistem saliran di kawasan koridor Jalan Persekutuan adalah di bawah kuasa Jabatan Pengairan dan Saliran ataupun JPS serta pihak berkuasa tempatan. Antara punca insiden banjir di kawasan-kawasan seperti yang disebutkan oleh ahli yang berhormat termasuklah taburan hujan luar biasa daripada taburan hujan purata yang menyebabkan sungai berhampiran tidak mampu menampung kapasiti hujan yang luar biasa. Sistem peparitan yang kurang sempurna dan kawasan-kawasan yang terlibat adalah flood prone area sebelum kerja-kerja naik taraf jalan dan pembinaan LPB Sabah bermula lagi. Walau bagaimanapun, sebagai langkah mitigasi, Kementerian kini melalui JKR Sabah selaku pegawai penguasa projek akan memastikan Environment Management Plan EMP sentiasa dipatuhi oleh pihak kontraktor selaras dengan
Environmental Impact Assessment EIA yang telah diluluskan sebelum mula pembinaan. Pihak kontraktor juga telah diarahkan supaya mengambil tindakan segera sekiranya terdapat sebarang keperluan di tapak. Yang Berhormat Menteri, Kota Belud sebelah kanan. Ya, Boleh saya tanya berkenaan dengan dana infra dan juga hybrid tadi, kalau saya boleh dapatkan pengesahan, adakah tahun ini telah dimulakan pembiayaan tersebut untuk pakej PEN Borneo Sabah? Terima kasih Menteri, minta laluan. Saya ingin bertanya tentang lebuh raya jajaran baru iaitu Sedang ke Sungai Petani. Adakah boleh dilaksanakan pada tahun ini untuk mengelakkan kesesakan yang berlaku terutamanya di tol Sungai Dua dan juga tol Juru. Mohon penjelasan. Okey, Yang Berhormat Kuli Bandar Baru, ini perkara tidak berkaitan dengan sini. Saya akan majukan Saya akan majukan pencerahan secara bertulis kepada Yang Berhormat, ya. Dan untuk Yang Berhormat Kota Belud sama juga saya akan beri penerangan atau pencerahan kepada perkara itu secara bertulis. Sebab saya nak teruskan, ini banyak ni. Saya nak respon kepada sebanyak baik sebab ini ada berapa puluh helai ni. So boleh ya? Terima kasih. Okey. Selain daripada itu, JKR Sabah dengan kerjasama pihak JPS dan PBT akan terus memantau dari semasa ke semasa serta bersedia untuk berbincang dan meneliti sebarang cadangan penambahbaikan di kawasan yang terkesan dengan banjir bagi memastikan projek ini mendapat manfaat sepenuhnya sekaligus menjadi pemangkin lonjakan baru kepada demografi sosioekonomi rakyat Sabah. Tuan Yang Dipertua, Ahli Yang Berhormat Seri Aman, Ahli Yang Berhormat Seri Aman pula menanyakan projek lain LPB di Sabah dan di Sarawak. Selain LPB, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, selain daripada projek Lebuh Raya PEN Borneo Sabah dan Sarawak yang sedang giat dilaksanakan, beberapa lagi projek kini sedang di peringkat perancangan Kementerian Kerja Raya untuk penambahbaik jaringan jalan raya ke negara Brunei dan Kalimantan, Indonesia seperti berikut, iaitu satu, Trans Borneo yang akan menambah baik jalan persekutuan sedia ada di Miri, Limbang dan Lawas melalui Brunei, dan Sarawak Sabah Link Road yang akan menghubungi Miri, Limbang dan Lawas dan seterusnya ke Baklalan. Manakala bagi cadangan jalan sepadan ataupun border road dan jalan ke sepadan di antara Sarawak dan Kalimantan, cadangan tersebut turut diambil kira dalam kajian semula pembangunan rangkaian jalan raya atau Highway Network Development Plan oleh Kementerian Kerja Raya bagi mengenal pasti jajaran terbaik untuk penelitian lanjut bersama agensi pusat. Dan untuk maklumat ahli yang berhormat, Lebuh Raya Trans Borneo dan Lebuh Raya PEN Borneo termasuk di dalam jajaran ASEAN Highway Network dengan nombor laluan AH150 yang merupakan laluan utama menghubungkan negara-negara ASEAN di Kepulauan Borneo iaitu Malaysia, maksud Sarawak dan Sabah, Brunei dan Indonesia, Kalimantan. Untuk makluman ahli yang berhormat, kementerian ini telah mengangkat cadangan projek di sepadan Malaysia Indonesia iaitu kerja awalan dan reka bentuk bagi projek pembinaan jalan dari Kelabakan ke sepadan Malaysia Indonesia Semenggaris dan cadangan menaik taraf FR21 Jalan Serian Terbeduk Indonesian Border pada rolling plan ketiga. Rancangan Malaysia ke-12 untuk pertimbangan agensi pusat. Kelulusan bagi cadangan projek-projek ini akan dimaklumkan selepas pembentangan bajet kelak berdasarkan keutamaan dan kedudukan keuangan kerajaan. Selain mewujudkan jaringan perhubungan jalan raya yang selamat dan selesa, projek-projek ini apabila siap kelak berpotensi untuk membawa limpahan pembangunan bagi Sarawak dan Sabah
melalui peningkatan aktiviti ekonomi dan perdagangan di sepanjang jajaran jalan termasuk pembukaan kawasan pembangunan dan penempatan baharu. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, Kementerian ini sedang menjalankan kajian plan pembangunan rangkaian jalan raya 2040 ataupun HNDP 2040 untuk Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Kajian ini merupakan kesinambungan daripada perancangan terdahulu iaitu HNDP Fasa 2 yang menjadi rujukan dari tahun 2010 sehingga 2025. Antara skop kajian HNDP 2040 adalah untuk mengkaji keperluan cadangan jalan sempadan antarabangsa ataupun International Border Road dengan Indonesia dan Brunei. Kajian dijangka akan siap pada awal tahun 2025. Untuk makluman ahli yang berhormat, projek yang dimaksudkan adalah Proposed Sarawak Border Security Road Program. Cadangan projek ini pernah dimohon ketika RP1 Rancangan Malaysia ke-12, namun tidak dapat dipertimbangkan berdasarkan kedudukan keutamaan projek dan agihan siling peruntukan pembangunan yang terhad untuk projek baharu. Kementerian ini akan meneliti semula cadangan projek ini apabila dimohon oleh ataupun dalam rolling plan yang akan datang dan akan dipertimbangkan untuk diangkat kepada agensi pusat untuk kelulusan tertaluk kepada kedudukan keutamaan projek dan ketersediaan agihan peruntukan pembangunan. Tuan Yang di-Pertua, saya beralih pula ke tajuk seterusnya iaitu projek lingkaran tengah utama LTU. Ahli yang berhormat Macang, ahli yang berhormat Bacok, ahli yang berhormat Gua Musang telah membangkitkan isu projek Lebuh Kota Baru Kekola Kerai KBKK dan LTU. Untuk makluman ahli yang berhormat, sebagai peneraju pembangunan infrastruktur negara, Kementerian Kerja Raya komited untuk memastikan pembangunan adalah menyeluruh di semua negeri dalam Malaysia di bawah Rancangan Malaysia ke-12. Lebuh Raya Kota Baru Kekola Kerai KBKK sepanjang 66.9 km bernilai 2.3 bilion ringgit merupakan projek berskala besar yang sedang dilaksanakan di negeri Kelantan secara berfasa mula Rancangan Malaysia ke-10. Sehingga kini, keseluruhan projek KBKK merangkumi 7 kontrak di mana 2 telah siap dan 5 sedang dalam pembinaan. Selain KBKK, kerajaan juga sedang melaksanakan projek lingkaran tengah utama LTU. Minta penjelasan sikit. Okay. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Saya ingin kepastian berkaitan dengan projek Lebuh Raya Kota Baru Kuala Kerai ini, iaitu pakej 2B dari Ketereh ke Kok Lanas sepanjang 6.2 km yang dikenal pasti mengalami kelewatan daripada jadual asal. Tak silap saya memang nampak, kalau tengok dari luar ni memang projek itu macam terbengkalai. Jadi saya nak tahu status terkini projek ini yang diluluskan sejak sekian lama tetapi nampak macam terbengkalai. Terima kasih. Ya, untuk respon kepada Yang Berhormat, yang ini kesemuanya projek-projek ini memang bermasalah, dia lambat tapi dia belum terbengkalai lagi. Jadi Kerja Raya JKR mempertimbangkan semulalah rayuan untuk EOT dan sebagainya sebab dia akan siap, dia tak banyak lagi kan untuk disiapkan. Tadi kita tak nak ada gangguan, jadi akhirnya proses melambatkan lagi. Pasti salah. Okey. Okey. YB Menteri, mohon perhatian Menteri untuk melihat jalan daripada Sungai Kinta ke Jambatan Lambor Kanan untuk diganti yang baru daripada 2 lorong kepada 4 lorong. Ini yang barulah. Okey, ini cadangan Yang Berhormat kah? Cadangan. Kalau cadangan Yang Berhormat kami ambil maklum. Okey. Jadi kalau ada apa saya dapat maklum balas kepada Yang Berhormat, kami akan maklum balas kepada, sebab ini cadangan ya. Okey. Okey. Terima kasih YB Menteri.
tadi saya ada dengar tadi dibangkit dah berkenaan dengan apa yang dibahas oleh Gong Usang semalam. Jadi suka untuk saya highlightkan di sini berkenaan dengan sebagaimana Kuala Krai sebut tadi, kelewatan. Jadi kita dah dapat jawapan daripada YB Menteri. Persoalannya sekarang, kelewatan ni adakah akan dibiarkan bertusar macam ni ataupun ada sesuatu tindakan di pihak JKR? Kalau kita tahu Jabatan Kerja Raya Malaysia ni satu kata kementerian yang cukup hebat, cukup teliti dalam pelbagai aspek lah, terutamanya keselamatan kepada pengguna. Kalau saya bangkit semalam di Gua Musang, 3D, 3C dan 2C, pakej-pakej ni dia berdekatan. Pembinaannya berdekatan dengan jalan laluan utama yang ada pada hari ini. Kalau kita tengok contoh depan rumah saya, Taman Wangi, Gua Musang sendiri kan, petang ni kontraktor letak kun tak sempat, malam maghrib tu dah orang langgar, kereta terbang patah semua. Jadi kita ada buatlah satu perjumpaan dengan penduduk, nak tanya macam mana, sebab Gua Musang ni dia tak banyak jaringan jalan raya. Masalahnya bila kontraktor lambat, lepas tu proses pembinaan jalan tu berdekatan dengan jalan yang sedia ada. Dia kena tutup jalan, letak kun sembarangan, tidak ada apa-apa tanda yang orang kata boleh menjamin keselamatan pengguna jalan raya. Jadi selaku Parlimen, saya di Parlimen Gua Musang dan 3 pakej ni di Gua Musang, selain daripada masalah tu banjir dan lain-lain masalah yang mengundang kesesakan trafik ni, apakah tindakan di pihak JKR untuk menangani permasalahan lewat ni? Sebab kalau kita tengok zaman-zaman dulu lah, zaman-zaman pemerintahan dulu, lambat bayar duit lebih, macam-macam alasan kan, lambat bayar duit lebih kepada kontraktor. Jadi adakah amalan ini akan diteruskan pada zaman kerajaan Madani hari ini? Sekian, terima kasih. Ya, sesungguhnya apabila berdepan dengan masalah yang seperti mana yang diceritakan oleh Yang Berhormat tadi, memang kita SOP adalah sedia ada, garis-garis panduan sedia ada. Jadi JKR ni sebaik sejauh mana boleh mestilah mengikut SOP atau garis panduan yang sedia ada. Jadi dalam masa yang sama kita melihat juga kepada sejauh mana projek itu hampir siapkah ataupun dia terlalu jauh sebelum siap. Kalau dia hampir siap, perlulah kita beri kelonggaran sedikit sebab kita nak siapkan projek. Kita tak nak bila hampir siap jadi kita buat satu proses lagi yang melewatkan lagi projek. Jadi sukar lagi lah bagi rakyat di hampiran tu. Jadi Tuan Yang Dipertua, saya nak meneruskan kerana tak adil kepada ramai sangat yang bertanya dan jawapan-jawapan yang telah disediakan ini adalah sungguh elok, sungguh baik. Itu pun saya tak mungkin nak habiskan. Saya akan jawab sampai betul nanti. Tak tangga batu sikit. Tangga batu boleh. Ini tak ada kaitan dengan sini kan? Ada kaitan jalan. Jalan bukan di jalan di Gua Musang. Oh tidak. Tidak. Okay. Saya mohon maaf lah Yang Berhormat. Boleh kita, sebab saya nak banyakkan lagi lah jawapan kepada kawan-kawan lagi. Tanjung Karang sikit. Terima kasih. Tanjung Karang. Yang di Selangor jauh dari Gua Musang. Yang Dipertua, semasa ucapan saya ada menyentuh tentang kesesakan jalan raya di Tanjung Karang. Dan saya juga telah berjumpa dengan JKR dan dia memaklumkan berkenaan dengan lebuh raya pesisiran pantai barat WCE dan juga naik taraf jalan alternatif Bank Canal akan menyelesaikan 65% kesesakan jalan tersebut. Dan saya menggesa ataupun minta makluman daripada YB Menteri tentang WCE Tanjung Karang. Yang Berhormat, kami ambil maklum kerana ini perkara baru ya. Saya dalam bab Gua Musang. Okey. Dalam ucapan saya ada menyentuh tentang perkara ini, tapi Tanjung Karang tidak disebut di dalam. Belum sebab saya belum sampai lagi, belum sampai. Malaysia ni besar lah kawan. Saya nak cuma upaya saya nak menjawab semua ni. Memang ada di jawapan yang jauh di dalam ni. Tapi walaupun saya tak sempat secara lisan ni, memang sampaikan kepada Yang Berhormat secara bertulis nanti ya. Biarkan saya teruskan boleh? Ya. Tuan Yang Dipertua? Silakan. Okey. Ya. Tuan Yang Dipertua, ya, selain KBKK, kerajaan juga sedang melaksanakan projek lingkaran tengah utama iaitu LTU melibatkan jajaran yang bermula dari Kuala Krai, Kelantan sehingga persimpangan
lebuh raya Pantai Timur, Bentong, Pahang, ya. Dan bagi negeri Kelantan terdapat 10 kontrak di mana 2 di peringkat perolehan, 7 di peringkat pembinaan dan 1 telah siap. Kos keseluruhan projek KBKK dan LTU di negeri Kelantan adalah sebanyak 5.4 bilion ringgit dan kedua-dua projek ini dijangka siap pada tahun 2026. Tuan Yang di-Pertua, lebuh raya Pantai Timur Fasa 2 LPT 3 ya, masih berkisarkan rangkaian jalan di kawasan Pantai Timur. Ahli Yang Berhormat Bacok dan Ahli Yang Berhormat Rantau Panjang telah menanyakan berkaitan lebuh raya Pantai Timur Fasa 3 LPT 3. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kementerian ini kini melalui Jabatan Kerja Raya Malaysia telah menjalankan kerja awalan bagi projek lebuh raya Pantai Timur Fasa 3 dan menaik taraf jalan-jalan persekitaran untuk tujuan penyuraian trafik. Ya. Dan hasil kerja awalan bagi projek lebuh raya Pantai Timur Fasa 3 telah dibentangkan kepada agensi pusat pada 20 April 2022 dan mengambil kira agihan peruntukan kepada negeri-negeri yang lain. Agensi pusat telah bersetuju supaya cadangan LPT 3 dari Kampung Gemuruh, Terengganu ke Pengkalan Kubur, Kelantan ini dilaksanakan secara penswastaan melalui kaedah kerjasama awam swasta PPP. Jadi mesyuarat Jurukuasa Penswastaan Kementerian Kerja Raya yang bersidang pada 22 Julai 2022 telah memutuskan supaya cadangan projek LPT 3 dilaksanakan secara persatuan melalui kaedah request for proposal secara tender terbuka. Dan keputusan tersebut diangkat untuk perhatian unit kerjasama awam swasta Jabatan Perdana Menteri UKAS JPM untuk memulakan proses RFP. Sahabat Kuantan minta laluan. Berkaitan dengan projek LPT 3. Jadi sekarang ni LPT 2 sistem keselamatannya masih lemah, terdapat binatang turun ke lebuh raya. Jadi mohon tingkatkan keselamatan agar nyawa pengguna kita dapat lindungilah. Terima kasih. Terima kasih atas cadangan tu. Kita ambil maklum. Jadi proses RFP LPT 3 akan dimulakan dengan penubuhan pasukan projek bagi mengenal pasti penyata kehendak need statements sebelum diangkat bagi pertimbangan dan kelulusan jemaah menteri. Jadi cadangan projek LPT 3 ini dijangka dapat membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas khususnya untuk anak-anak perantau balik ke kampung halaman di Pantai Timur Semenanjung Malaysia. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, Kementerian Kerja Raya telah menerbitkan plan pembangunan rangkaian jalan raya atau Highway Network Development Plan yang bertujuan untuk mengenal pasti keperluan menaik taraf jalan sedia ada untuk atau membina jalan baharu bagi menampung unjuran pertambahan trafik dan pada masa yang sama dapat meningkatkan kesaling hubungan yang akan menyokong pembangunan ekonomi negara. Jadi sedikit lagi, pelaksanaan cadangan projek yang dikenal pasti dalam HNDP ini dijangka akan dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas dan mewujudkan rangkaian jalan raya yang lebih efisien. Ya. Terima kasih Menteri. Saya mohon untuk mendapatkan sedikit pengesahan bilakah jangkaan tarikh penyiapan projek tersebut kerana di Kelantan ini merupakan satunya negeri yang tidak ada lebuh raya sampai hari ini. Jadi kalau tadi sebut sampai ke Pengkalan Kubur dan menunggu dengan cara request for proposal tadi, agak-agak berapa tahun baru siap tu? Untuk jawapan ikhlas kepada Yang Berhormat, buat masa kini saya tak tahu, saya tak nak bagi jawapan yang mungkin mengelirukan Yang Berhormat. Saya akan semak, nanti berikan secara bertulis. Boleh? Sekian, terima kasih. Berhormat, boleh saya tanya sikit sebelum akhir itu dah nampak masa dah habis. Sikit je. Terima kasih di atas keprihatinan Yang Berhormat tentang keperluan rakyat di Pantai Timur. Jadi sebagaimana Yang Berhormat sebut tadi, keperluan untuk pelebaran jalan yang sesak. Yang saya sebut dalam perbahasan juga ialah isu di pintu masuk di Rantau Panjang Thailand. Memang berlaku kesesakan yang amat terutama di musim perayaan. Jadi adakah kerajaan akan pembinaan jambatan tu, saya ingin confirm, adakah akan dilaksanakan
dilaksanakan sebagaimana yang telah diluluskan sebelum ini, pembinaan jambatan baru antara Jambatan Muhibah kedua Golok Rantau Panjang. Yang berhormat Menteri, 3 minit gulung, dan jika soalan tidak habis secara bertulis jawab. Tuan Speaker, ada satu lagi lah tercicir ni, iaitu jempol. Saya jempol dan juga Kuala Pilah. Dalam perbahasan kita mohon pada pihak kementerian membina jajaran baru, jalan daripada Seremban ke Jempol, sebab kesesakan 2 ke 3 jam di hari Sabtu dan 5 ke 6 jam daripada Seremban ke Kuala Pilah menyebabkan kesesakan yang amat teruk. Jadi justru itu Jempol dan Kuala Pilah mencadangkan supaya dibina jajaran baru daripada Seremban, Lebuh Raya Baru ke Jempol, terus menghubungkan ke Negeri Pahang, iaitu ke Bera, Rompin dan juga ke Bentung Sebelaki dan juga Temeloh. Dan ini merupakan satu-satunya laluan alternatif daripada Pantai Timur ke Pantai Barat, terutama sekali pada banjir besar 2014 dahulu. Terputus hubungan bila Lebuh Raya Karak. Inilah satu-satunya jalan laluan, jadi ia amat sesak dan sudah sampai masanya dibina satu laluan baru untuk menghubungkan, bukan saja untuk menyelesaikan kesesak lalu lintas dan juga untuk membina satu Lebuh Raya baru dan juga menjadi pemangkin kemajuan kawasan di kawasan tengah ini. Terima kasih. Terima kasih Jempol. Sebab itu telah saya berulang-ulang menyatakan tadi, kita ada yang kita panggil HNDP, iaitu Highway Network Development Plan, yang jangka panjang, jangka pendek terus jangka panjang, untuk di mana-mana ada keperluan seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Jempol tadi, kita boleh masuk ke dalam perancangan dan kemudiannya kita akan laksanakan. Ia tertaluk kepada kewangan dan keutamaan yang ditentukan oleh agensi pusat nanti. Jadi sesungguhnya kesemua ini. Tapi Yang Berhormat, kalau ada cadangan bolehlah majukan kepada kami di kementerian supaya kita boleh utamakan ataupun kita masuk, kalau belum masuk kita masuk ke dalam senarai. Jadi untuk terima kasih Yang Menteri. Terima kasih. Ya. Okay. Terima kasih. Kepada masa dah habis, kepada Rantau Panjang, saya boleh maklum ataupun bagi jawapan secara bertulis tentang apa yang dibangkitkan Yang Berhormat tadi. Jadi memandangkan masa dah habis, itu pun injury time, Tuan dan Tuan, dengan ini sekian sajalah ucapan penghulungan saya mengenai yang menyentuh Kementerian Kerja Raya, dan segala teguran dan cadangan akan diambil perhatian dan sewajarnya oleh pihak kementerian, dan saya pastikan dalam ucapan yang disediakan oleh pegawai yang sangat-sangat teliti dan sangat-sangat boleh memberi pencerahan yang memuaskan ada pada saya, dan saya tidak kesempatan kali ini untuk secara lisan. Kami akan majukan kepada ahli-ahli Yang Berhormat yang membangkitkan isu-isu ini secara bertulis. Ya, jadi mohon maaflah pada Yang Berhormat mungkin tidak ada kesempatanlah saya menjawab isu-isu yang dibangkit oleh Yang Berhormat sekalian. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kerja Raya, Menteri Kerja Raya. Sambil tu pun tolong tengokkan apa yang saya nyatakan berkaitan Cameron Highland. Itu pun kami dah ambil maklum Yang Berhormat. Seterusnya kita mempersilakan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Yang Pertua, saya bangun pertamanya dengan merafakkan junjung kasih di atas titah diraja, dan sekaligus saya juga mengalu-alukan pandangan dan hujahan oleh 24 orang rakan-rakan ahli yang berhormat ketika menyentuh Kementerian Dalam Negeri. Saya telah meneliti keseluruhan ucapan
berlegar dalam banyak perkara tetapi berpaksikan kepada 4 tema. Tema pertama adalah tentang keselamatan, kedua tentang warga negara dan pendaftaran, yang ketiga high level immigration, yang keempat pembangunan infra dan kebajikan. Di sana pula ada 19 isu di bawah keempat-empat tema. Jadi jawapan saya akan mengulas secara khusus tentang tajuk-tajuk yang telah diangkat dan saya akan izinkan celahan dengan keutamaan kepada ahli parlimen yang berbahas. Saya juga mohon Datuk Speaker memaklumkan seperti mana peraturan Dewan ketika penggulungan perkara-perkara baru biasanya kita tidak akan memberikan perhatian tapi boleh saja untuk mereka mengharapkan jawapan secara bertulis ya. Baik. Datuk Yang di-Pertua, rakan saya dari Jelutong, dia bangkitkan soal kuartus Balai Polis Jelutong yang sangat uzur dan tidak kondusif untuk didiami. Benar, secara jelasnya Balai Polis ini dan kuartusnya dibina sejak 1972. Bermakna nun 50 tahun dulu. Kerana itu, apa langkah KDN sebagai respon kepada isu yang dibangkit Jelutong? KDN berpendapat ada munasabah dan kewajarannya. Kerana itu, KDN telah mengangkat dalam Rolling Plan 4 Rancangan Malaysia ke-12 untuk dimasukkan perbelanjaan atau bajet untuk tujuan ini. Balai Polis Jelutong ini